Kaedah yang ke-60. An-nahyu 'anil lazim ablaghu fid dalalati 'ala an-nahyi 'anil malzum min an-nahyi 'anil malzum ibtida'an. Larangan daripada perkara yang boleh membawa kepada sesuatu lebih mendalam artinya daripada larangan daripada sesuatu itu sendiri awal-awal lagi. Larangan daripada perkara yang boleh membawa kepada sesuatu lebih mendalam artinya daripada larangan daripada sesuatu itu sendiri awal-awal lagi, lebih dalam lagi maknanya. Macam tadilah dalam bentuk soalan, lebih dalam maknanya daripada cerita biasa gitu. Baik, keterangan larangan daripada melakukan sesuatu ada dua bentuknya. Ini kalau tengok benda-benda ni tak mudah Quran. Tadi walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir lidzikri. Apa ajalah kita tidak nak bahas itu kan. Lidzikri itu untuk nak dapat peringatan, pengajaran daripada tu mudah. Yang mudah tu yang tu. Yang ni semua ni tak mudah juga. Cuba kita tengok. Satu, larangan daripada melakukan sesuatu itu sendiri. Contohnya firman Allah, la ta'kulur riba. Jangan kamu makan riba. Dia terus kata jangan makan riba. Terus dah. Memang riba itulah yang dilarang kamu makan. Dia larang terus riba. Itu satu bentuk larangan. Yang kedua, larangan daripada melakukan sesuatu atau apa-apa yang boleh membawa kepada sesuatu yang sebenar-benarnya hendak dilarang. Contohnya ialah firman Allah, la taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Jangan kamu mendekati zina. Yang sebenar-benarnya hendak dilarang dan ditakuti sangat manusia melakukannya ialah zina. Tapi dia kata, jangan kamu berzina. Dia tak kata gitu. Seperti dia kata, jangan makan riba. Itu kan langsung. Kenapa dia tak kata sini? Jangan kamu berzina. Dia kata, jangan kamu dekati zina. Dekati itu sebab apabila dekat boleh membawa. Larang daripada benda yang boleh membawa kepada benda lain. Yang sebenarnya nak larang yang kedua tu, tetapi ini boleh membawa. Larang dah. Itu lebih mendalam lagi maknanya daripada larang terus berzina. Tetapi Allah tidak melarang terus melakukan perbuatan itu. Dia sebaliknya melarang daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina. Perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina itu juga haram dilakukan. Walaupun tidaklah seteruk haramnya zina itu sendiri. Haram juga. Jadi jangan kamu hampiri zina. Luahlah tu. Macam-macam bentuk boleh tu. Perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina, apa sahaja. Daripada pihak lelaki ke daripada pihak perempuan ke apalah, itu pun sudah dilarang. Itu pun sudah haram dah. Dedahkan aurat. Boleh membawa kan? Boleh membawa. Tak boleh lah. Tuhan larang dah tu. Solek, make up lebih-lebih sangat. Dedahkan. Itu tak boleh. Tak boleh. Dilarang juga. Sebab membawa. Apa cakap manja-manja, misalnya kita manja-manja bergerak senda. Boleh membawa? Tak boleh. Haram juga. Jika dilihat kepada kedalaman erti larangan yang terdapat pada dua bentuk larangan itu, maka larangan dalam bentuk kedua lebih mendalam berbanding bentuk pertama. Yang kedua ni lebih mendalam daripada bentuk pertama, kerana ia berarti mendekati perkara-perkara yang membawa kepada zina pun dilarang Allah. Apatah lagi melakukannya. Lagilah Tuhan larang. Takkanlah kita kata yang tu lebih ringan. Manusia yang berakal faham sendiri. Macam Tuhan larang kata, la taqul lahuma uff. Jangan kata uff kepada ibu bapa kamu. Jadi sepak boleh. Siapa yang berakal kata macam tu? Bagi penampar ibu bapa boleh. Sebab Tuhan kata jangan kata uff saja. Maksud dia yang ringan macam tu pun dah kamu tak boleh, yang berat lagi-lagilah tak boleh. Itu maksudnya. Mendekati zina sendiri tentulah lebih terlarang.
Bagaimana pula dengan melakukan zina itu sendiri? Mendekati perkara yang membawa dilarang. Mendekati berzina dilarang lagi. Kenapa? Berzina itu sendiri lebih-lebih lagi lah dilarang. Mendekatinya pun tak boleh dah. Jadi dengan sebab itulah Islam ni dia bagi langkah-langkah untuk selamat, untuk manusia ni terhindar daripada perzinahan. Segala pintu-pintu yang mungkin terbuka, tak kunci kemas, dia kemaskan. Itu caranya nak menyelamatkan diri. Baik lelaki atau perempuan, dia kena jaga. Tentulah lebih-lebih lagi terlarangnya. Contoh-contoh untuk kaedah ke-60. Jika dilihat kepada ayat di atas, ada beberapa perbuatan dilarang Allah di dalamnya, kan? Ada beberapa tu. Semuanya dilarang kita melakukannya secara langsung, semuanya secara langsung. Bahagian yang bergaris di bawahnya sahaja yang dilarang Allah kita mendekati. Tetapi ia tidaklah berarti kita dilarang mendekatinya sahaja. Adapun melakukannya maka tidak dilarang, bukan begitu maksudnya. Melakukannya juga dilarang, malah lebih-lebih lagi dilarang. Mendekatinya sahaja pun sudah dilarang. Mendekatinya sahaja pun sudah dilarang. Cuba kita tengok. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Mendekatinya pun sudah dilarang. Kalau nak buat tu benda tu sendiri, lagi-lagilah dilarang. Jadi al-fawahish ini dia lebih kepada yang orang kata penyalahgunaan seks. Dia lebih ke situ. Fahsya, fawahish, lebih ke situ. Jadi sebab benda ni bahaya sangat. Benda ni bahaya sangat. Dan boleh membawa akibat buruk. Seterusnya, nombor 2. Jadi di sini yang berkarir ni, wala taqrabu, la taqrabu. Jangan mendekati. Jadi larang daripada sesuatu yang membawa kepada makan harta anak yatim. Maknanya kita berasa kita tak yakin, kita ni tak amanah, nanti kita makan. Kalau tak yakin, jangan. Bagi orang lain lah, jaga anak yatim. Begitu maksudnya. Dulu lagi jangan. Sebab apa? Makan harta anak yatim ni besar dosanya. Dengan sebab itu, untuk menyelamatkan kita, dulu lagi dia larang mendekatinya. Kita nak sanggup lah, jangan sanggup lah. Kalau tak boleh, jangan sanggup. Berasa tak yakin, jangan. Tapi benda tu benda pahala besar lah. Kalau kita sanggup, kalau kita buat sungguh, besar lah pahala. Sebab benda tu, kalau pakat tak sanggup semuanya, tarik diri, macam mana pula jadi? Terbiar lagi teruk. Jadi kita kena latihlah diri supaya amanah, supaya tidak terliur, tidak terliur ambil harta tu guna untuk peribadi kita secara tak betul. Tak boleh. Bukan tak boleh guna langsung, dalam Quran ada panduannya, tapi kena berhati-hati benar. Bahagian yang bergaris dalam ayat di atas sahaja yang berkenaan. Allah melarang anda daripada mendekati harta anak yatim dengan cara yang tidak baik. Illa billati hiya ahsan. Kalau cara yang terbaik tak apa itu boleh. Yang tak boleh tu jangan mendekati tu kalau tidak begitu. Kalau boleh, baguslah. Kamu mengambil tanggungjawab tu. Allah melarang anda daripada mendekati harta anak yatim dengan cara yang tidak baik. Memakannya dengan cara salah, lebih-lebih lagi lah terlarang. Mendekatinya dengan cara yang tidak baik saja pun sudah dilarang. Dan ia sudah merupakan satu kesalahan dan dosa. Apatah lagi memakannya. Allah hanya membenarkan anda mendekati harta anak yatim dengan cara yang baik sahaja. Itu saja boleh. Sebab itu dia kata, la taqrabu malal yatim illa billati, kecuali. Kalau nak boleh pun dengan cara yang terbaik. Illa kecuali. Ini ada kecuali. Mana kalau tak ada kecuali tak boleh. Dalam kes kecuali kamu sanggup nak buat dengan yang terbaik baru boleh. Illa billati ya ahsan. Kalau tidak, kamu kenalah juga. Berdosalah juga.
Gitulah maksudnya. Peringatan. Kaedah ini tidak hanya berlaku pada fi'il nahi sahaja. Tadi semua tu contoh fi'il nahi. Maksudnya larang, jangan. Ia juga berlaku pada fi'il manfi. Fi'il manfi maknanya fi'il yang menafikan sesuatu perkara. Kalau dalam terjemahannya kita terjemah tidak. Ini berarti menafikan lazim fi'il. Menafikan lazim fi'il lebih mendalam maknanya daripada menafikan fi'il itu sendiri. Itu maksudnya. Antara contohnya ialah firman Allah di bawah ini. Jadi hampir-hampir tidak memahami. Dia tidak kata mengapa orang-orang itu tidak memahami. Hampir-hampir tidak memahami. Kalau bahasa Arab tu. Kalau kita nak fikir ikut Melayu susah sikit. Bahagian yang bergaris di bawahnya di dalam ayat di atas sahaja yang berkenaan. Mengatakan hampir-hampir tidak memahami lebih mendalam lagi artinya daripada mengatakan tidak memahami sahaja. Ayat di atas adalah ayat manfi, bukan ayat manhi. Kerana perkataan la yang tersebut di situ adalah la nafi, bukannya la nahi. Bukannya la nahi. Jadi maknanya dia bukan khusus dengan nahi saja. Nafi pun ada juga makna tadi. Kadang-kadang yang dia nak sebenarnya benda lain, tapi sebut benda ni, nak menyatakan lebih teruk lagi. Macam sini, kalau kata tak faham, teruk dah tak faham tu. Hampir-hampir tak faham, lebih teruk lagi. Kalau kata la yakadu la yafqahun dengan la yakaduna yafqahuna syai'an, ada sebut yakadu, itu lebih mendalam lagi kalau kita sebut gitu. Ini berkenaan dengan nahi. Misal ini kalau hadis, ni Quran. Kalau dalam hadis misalnya Nabi kata orang yang sombong itu, takabur itu, orang yang ada sifat-sifat ni tak akan bau syurga. Tak akan, bukan jangan bau syurga. Bukan jangan tu, dia cerita tu tak akan bau syurga. Maksudnya tak akan masuk syurga. Dia nak masuk macam mana? Bau pun tidak. Jauh sangatlah maknanya. Kalau kata tak masuk syurga, ada kan dalam hadis sebut tu orang tu tak masuk syurga lagi. Orang terakhir masuk dalam syurga kan, kita legan dah jadi, macam arang dah jadi. Lepas tu diselam dalam air hayat, dahrul hayat. Dia pun minta dekat sikit lah. Akhir sekali pergi dekat sikit lagi, dekat dalam syurga. Dekat tu kan, sampai juga, dekat juga. Akhir sekali dia kata, kalau bagi masuk sikit je dalam tu, masuk sikit, lepas pada pintu, tak apa dah. Itu kan dalam hadis, gambaran tu, nak ceritanya manusia ada je macam. Jadi itu dekat juga tu, dekat. Bila ada dekat, ada lah ikhtiar apa-apa kan. Ni kalau jauh tak bau, jauh sangat lah. Jauh lah nak masuk tu, bau pun tidak. Sebab kita kata bau durian pun tidak, nak makan durian macam mana? Maksudnya tak akan dapat makan buah durian lah, bau pun tidak, mana nak ada. Jadi nafi di sini kadang-kadang yang dia nafikan benda lain, sebenarnya dia nak nafi benda lain. Dia nafi benda ni, nak ceritanya benda tu terlalu jauh. Kamu tak usah mimpi lah, tak usah nak cakap lah yang tu. Bau pun tak ada. Usahakan nak faham, hampir faham pun tidak. Usahakan nak faham, hampir faham pun tidak. Itu maksud dia. Jadi ia tidak khusus dengan ayat nafi ya. Bahkan ia berkait juga dengan ayat manfi. Ayat manfi. Sebab itulah kadang-kadang dalam Quran ke dalam hadis ke, dia guna ayat manfi tapi dengan makna manhi. Ayat manhi dengan makna larang. Dia cerita je, tapi maksud cerita tu bukan cerita saja, maksudnya larang.